Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Majlis doa kesyukuran sebagai sembah kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Sifat amanah perlu diterapkan dalam setiap pekerja agar menepati kualiti diharapkan. Program Micro Bootcamp MBC Darussalam Enterprise DARE telah berjaya memperkasakan 400 perusahaan tempatan untuk memulakan perjalanan keusahawanan mereka dengan menyediakan latihan dalam asas perniagaan sejak penubuhannya pada 2018. Dianjurkan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB dan DARE, MBC berfungsi sebagai fasa awal program bootcamp perniagaan tajaan penuh 3 peringkat yang ditawarkan oleh DARE untuk perniagaan peringkat awal. Sehubungan itu, 100 peserta dari kitaran 10 hingga 18 MBC diraikan baru-baru ini pada majlis malam penghargaan di sebuah hotel di Berakas. Majlis tersebut memudahkan rangkaian dan memperkenalkan mereka yang diraikan kepada komuniti perniagaan DARE dengan memberikan akses bagi pelbagai peluang untuk memajukan perniagaan masing-masing. Antara yang hadir, Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi yang juga ahli lembaga DARE. Sebagai tanda kasih dan syukur sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam, petang tadi diadakan Majlis Khatam Al-Quran, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Dianjurkan oleh kumpulan isteri menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu, majlis berlangsung di Dar Al-Intishar, Kampung Jerudong. Majlis Khatam Al-Quran dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Dayang Nahriyah binti Haji Awang Hasbi selaku pengerusi 2 dan Ketua Jawatan Kuasa Bahagian Keagamaan kumpulan berkenaan. 35 orang menyertai majlis berkenaan. Majlis disusuli dengan sembahyang sunat hajat berjemaah yang diimamkan oleh Dayang Hajah Azizah binti Haji Muhammad, Pegawai Pelajaran Agama Kanan selaku ahli bersekutu dan seterusnya membacakan doa khas kesyukuran. Sementara itu, Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis doa kesyukuran dan solat fardu asar berjemaah sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam di Anggrek Desa. Antara yang hadir, Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis merupakan kegiatan tahunan persatuan yang antara lain bertujuan khusus bagi meraihkan sambutan ulang tahun Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan meningkatkan serta mengukuhkan perasaan muhibbah dan hubungan silaturahim kalangan ahli persatuan. Empat 40 pelajar Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong diraikan dalam majlis penyampaian sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama 2022. Majlis tersebut berlangsung petang tadi di sekolah berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Pengiran Datin Paduka Syazainah binti Pengiran Datuk Paduka Sharifuddin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis diadakan sebagai satu penghargaan dan pengiktirafan kepada para pelajar yang memperolehi kejayaan hasil usaha gigih serta sokongan ibu bapa dan dedikasi para guru.
24 peserta menyertai kursus asas seni kreatif anyaman. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Sifat amanah perlu diterapkan dan dipraktikkan oleh individu yang bekerja bagi memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan menepati kualiti yang diharapkan. Itulah ciri dan sifat pekerja Muslim yang sebenar. Sebaliknya, mengabaikan amanah dalam bekerja adalah suatu pengkhianatan seperti mana larangan keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat bertajuk Jadikan Pekerjaan Kita Satu Ibadah. Dalam menjaga amanah, beberapa perkara perlu kita titik beratkan seperti menjaga waktu bekerja, ikhlas dalam memberi pandangan, tidak terjebak kepada penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah dan juga penyalahgunaan kuasa. Kita hendaklah melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, menggunakan seluruh keupayaan diri, potensi dan kepakaran yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang diberikan tanpa sebarang pengabaian dan penyelewengan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah meyakini bahawa amanah dalam pekerjaan adalah suatu tuntutan dan akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Justru seorang pekerja wajiblah berusaha bersungguh-sungguh demi menjalankan tanggungjawab dan amanah melaksanakan sesuatu tugasan dengan memikirkan bahawa hasil dari pendapatan itulah yang akan menjadi sumber utama rezeki, seterusnya membawa kepada punca kebahagiaan untuk diri, keluarga dan juga masyarakat. Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah dengan Persatuan Nurul Islam mengadakan Majlis Dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis semalam diadakan di Mushola Al-Amin Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Muhammad Nazir bin Haji Othman, pemangku Ketua Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah. Acara antara lain bertujuan membesarkan hari-hari kebesaran Islam. Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Guru dan majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di bangunan Pesatu di Kampung Lubuk Pulau Tutong. Pengisian majlis termasuk penyampaian hadiah kepada guru-guru yang mengajar dan memberi bimbingan di kelas Pesatu Daerah Tutong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Morslin bin Haji Nur Alimin, penolong pegawai pengajian Islam Daerah Tutong. Pusat Pembangunan Belia dengan kerjasama Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Belait menganjurkan kursus asas seni kreatif anyaman bakul plastik. Langkah itu sebagai usaha mengekalkan seni anyaman warisan daripada pupus. Kursus selama 3 hari diadakan di Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Belait. 24 peserta belia dan ibu tunggal menyertai bengkel. Kursus yang diadakan sempena Hari Belia Kebangsaan di Hasrat menjadi platform untuk menjana hasil pendapatan dan sara hidup diri yang menjurus kepada penghasilan produk-produk pelancongan. Untuk mencari pelapis yang muda itu untuk bergiat aktif dalam kursus yang kami laksanakan. Sasaran sebenarnya adalah para belia. Saya harap bidang anyaman ini dapat diteruskan supaya tidak pupus dan didedahkan kepada orang-orang yang ramai, terutamanya belia yang di luar.